Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Jun bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Peniaga ayam untung 10 sen jika harga siling diperkenalkan. Juga kursus kahwin khas untuk yang baru 5 tahun ijab kabul. Keputusan kerajaan tidak mengapungkan harga ayam di pasaran dan sebaliknya memperkenalkan harga siling membuat peniaga bimbang mengalami kerugian. Dan ketika ini ada yang hanya menerima keuntungan 10 sen hingga 20 sen sekilogram. Jadi Adriana Nashir mendengar keluh kesah peniaga dan pembeli. Peniaga ayam di Pasar Cokit berkata, harga ayam masih RM8.90 bagi sekilogram sehingga hujung bulan ini. Namun, cas tambahan sebanyak RM1 dikenakan sebagai upah potong, kos plastik dan fasiliti serta pada masa sama mereka tetap terbeban dengan harga yang diletakkan oleh pembekal. Harga ayam sekarang kita bergantung pada supplier lah, sebab masih sama lagi harga ayam dan kita orang maintainkan dengan KK punya harga lah 89 dan ada upah potong RM1. Kalau ayam tua, ayam kampung semuanya seperti biasa lah. Ya, untuk harga datang dari kita lah, harga dari pemborong pun harga yang datang dari pemborong lebih kurang pada harga runcit. Kalau kita jual ikut harga runcit, maknanya kita tak ada margin langsung. Memang tak ada margin langsung. Kalau ada pun mungkin 10 sen, 20 sen sekilo. Sementara itu, rata-rata pengguna berharap kerajaan dapat mengekalkan harga siling ayam yang berpatutan walaupun tempoh subsidi selama sebulan akan tamat agar tidak berlaku kenaikan harga tidak berpatutan di kalangan peniaga kedai makan. Okay, saya harap lepas ni kalau kerajaan dah ampunkan harga tu boleh turun sikit lah. Lagi untuk kesenangan rakyat yang bawah-bawah ni lah. Kalau lagi naik tu susah lah untuk makan semua tu. Kita pun, Malaysia pun ramai yang penduduk yang susah kan. Harap kerajaan boleh pertimbangkan lah tu. Memang tak puas hati lah kalau boleh tu semua harga naik kan. Terasa lah nak naik untuk customer pun memang agak berat lah. Ada yang komplain kenapa barang naik. Bagi peniaga kedai makan Sufian Tarigan pula, dia terpaksa menaikkan harga nasi ayam yang dijualnya dari RM6 kepada RM8 berikutan terkesan dengan kenaikan harga ayam. RM2 lebih naiklah ayam sekarang ni. Jadi kita jelaskan ayam naik, minyak naik dan sewa pun sewa kedai pun dah naik. Jelasnya lagi, kenaikan harga timun dari RM3 kepada RM4 sekilogram antara punca dia menaikkan harga nasi ayam. Baik peniaga ayam maupun peniaga kedai makan dinasihatkan untuk tidak mengambil kesempatan dengan keputusan kerajaan. Dan bagi pengguna pula, dinasihatkan untuk membuat pilihan harga sesuai dengan kualiti makanan yang ditawarkan. Adriana Nashir untuk Berita Al-Hijrah. Di Negeri Sembilan, tiada aduan dibuat ke atas pengguna yang membabitkan pembelian barangan keperluan asas melebihi jumlah kuantiti tidak munasabah. Ketua KPDN HCP Cawangan Port Dickson, Rehan Rosli berkata, walaupun bekalan masih terkawal, namun pengguna diingatkan tidak mementingkan diri sehingga menyukarkan pengguna lain mendapatkan bekalan. Kalau aduan, mungkin kita akan buat siasatan, tapi kalau aduan macam tu kita tak boleh nak membuktikan, dia memang ada insting untuk menyimpan. Tetapi kalau berlaku, saya rasa KPDN HCP akan melihat benda ini sebagai satu perkara yang perlu kita siasat. Jadi susah dari segi teknikal ni susah sebab kita tak nampak orang A ni masuk beli 3, lepas tu A ni beli lagi. Kecuali memang kita ada macam kebetulan kita buat pemantauan, contoh hari ini mungkin kita akan bagi nasihat dululah pada pengguna. Nurihan ditemui selepas menyertai operasi anti sorok bagi pemeriksaan bekalan ayam, telur ayam dan minyak masak di sebuah pasaraya di Port Dickson pagi tadi. Pihaknya akan turut memastikan corak pembelian panik tidak berlaku di kalangan rakyat setempat. Fasiliti Hospital Shishah diiktiraf.
Pusat rawatan TH Shishah di Makkah berfungsi lengkap sebagai sebuah hospital yang bertaraf kelas pertama kepada jemaah haji, malah ia mendapat pujian dari Arab Saudi. Edi Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzzaman Mansor melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah. Bukan sahaja mempunyai wad sendiri tetapi pusat rawatan ini juga menempatkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang, 18 ambulan dan peralatan perubatan mencukupi. Pengarah Operasi Perubatan Mekah Dr. Muhammad Nazaruddin Bahari berkata, lebih membanggakan apabila setiap analisa dan pemantauan pegawai perubatan Malaysia diterima tanpa sebarang keraguan oleh Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Kita seperti membawa hospital daripada Malaysia datang ke sini beroperasi dengan fungsi-fungsi dengan seperti hospital di Malaysia. Bagi tujuan adalah untuk mengoptimumkan untuk pengesanan awal dan juga mengoptimumkan jemaah haji kita sebelum tibanya waktu hari puncak iaitu hari wukuf kita, dan selepas itu adalah hari-hari yang berikutnya sehinggalah fasa yang kedua iaitu fasa penerbangan pulang jemaah-jemaah haji dalam keadaan yang paling baik dan juga sihat dan juga tidak ada masalah gejala-gejala kesihatan seperti di tanah air semula. Menurut beliau, kerajaan Arab Saudi mengagumi kebolehan dan kepatuhan Malaysia dalam bidang perubatan, malah sebagai memenuhi syarat, kesemua doktor bertugas akan menghantar sijil kelayakan mereka terlebih dahulu sebelum dibenarkan terlibat dalam operasi musim haji. Sementara itu, pada Majlis Perhimpunan Petugas bersama Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, pasukan perubatan tabung haji menerima pujian kerana berjaya memperoleh permit beroperasi dari Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Satu lagi pencapaian luar biasa di mana permohonan permit hospital kita di Shishah dan juga permit kita di pusat kesihatan ataupun kecemasan di Abras Jalan Ria, kedua-duanya telah diluluskan sebagai yang pertama dan yang kedua. Hebat! Pusat rawatan di Madinah dan Mekah mempunyai 254 petugas termasuk 28 pakar, 35 pegawai perubatan serta 158 kaki tangan sokongan seperti jururawat dan fisioterapi. Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzzaman melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah. Baik, setelah hampir sebulan di Tanah Suci untuk liputan haji, malam ini kita live terus dari Makkah Al-Mukarramah bersama Fitri Musa untuk mengetahui perkembangannya di sana. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam, Abang Wan. Tahniah insan terpilih. Terima kasih, terima kasih. Okey Fitri, sebelum ni Fitri banyak ke lokasi-lokasi luar negara untuk membuat laporan, ya, ditugaskan di sana. Apa beza lokasi kali ini buat Fitri sendiri, cabarannya? Okey, kalau kali terakhir saya ditemu ramah oleh Abang Wan K, masa tu saya pergi ke Gaza kan. Jadi Gaza mempunyai cabaran tersendiri. Tapi haji ni saya rasa cabaran dia agak lain. Satu, saya kena berada di sini pada 50 hari, lebih kurang 50 hari. Dan saya rasa ia sangat mencabar sebab saya sebagai petugas media bukan sahaja nak lalui keadaan di Mekah dan Madinah 50 hari itu, tetapi juga saya kena bertugas. Jadi kalau saya dah berjumpa dengan pakar kaunseling sebelum ni, kami ada interview, dan juga antara cabaran berada di Kota Mekah ataupun mengerjakan haji ini adalah penyesuaian diri. Sebab apa? Sebab kita berada di Mekah ni, di penginapan ni, kita kena berkongsi dengan orang, kita kena suasana yang lebih orang kata, kalau kat rumah kita selesa kan, kalau kat sini kita lebih kena menyesuaikan diri, bersedia menyesuaikan diri dengan rakan-rakan dan juga dengan keadaan yang berkongsi dan sebagainya. Dan juga cuaca dekat Mekah sekarang ni agak panas. Ya. Dan SOP COVID-19 ada pembaharuan kalau bandingkan dengan sebelum-sebelum ini? Okey, kalau kita tengok sekarang ni, kerajaan Arab Saudi sebenarnya masih tidak menarik balik untuk yang keperluan untuk memakai mask tu. Jadi sebenarnya selain daripada mask, kalau kita lihat jemaah lebih perlu berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab bila kita berada di Masjidil Haram dan sebagainya, dan juga tawaf di Kaabah dan sebagainya, sebenarnya lebih kepada kita punya
persediaan sendiri dan juga penjarakan ataupun kita punya SOP sendiri yang lebih kita utamakan. Sebab bila kita bercampur dengan ramai orang dan sebagainya, ada yang tidak mengikut SOP dan sebagainya. Jadi kita sendiri yang sepatutnya lebih kepada memakai mask, lebih kepada menggunakan sanitizer dan sebagainya, dan juga mengelakkan kawasan-kawasan yang terlalu padat dan sebagainya. Ni Hari Masyair akan menjelang lebih kurang 2 minggu lagi. Jadi baik jemaah maupun fitri sendiri perlu jaga kesihatan baik-baiklah untuk menghadapi wukuf di Arafah dan sebagainya. Jadi persiapan fitri sendiri macam mana sebagai petugas media? Ya, okey, sebagai petugas media. Sebelum tu bila kita pergi kursus kan kita tahu nak pergi haji begini dan yang paling utama pada hari untuk haji ni sebenarnya pada hari wukuf iaitu 9 Zulhijjah di mana kita kena berada di Arafah. Dan sebenarnya untuk berada di situ dengan keadaan panas dan sebagainya dan kita perlu melontar dan sebagainya, jarak perjalanan contohnya kalau kita nak melontar ke Jamrat kita perlu berada di penginapan yang mana jaraknya ada 35 km dan kita perlu patah balik pada 35 km. 35 km. Jadi keseluruhannya 7 km. Jadi mungkin kita tengok macam mungkin orang kata 7 km tapi sebenarnya campur dengan kita di Arafah dengan Muzdalifah dan juga kita ke Mina dan juga Jamrat dalam waktu yang singkat itu adalah satu cabaran sebenarnya. Dan juga sebagai petugas media cabarannya adalah saya perlu melaporkan kepada penonton TV Al-Hijrah. Dalam masa sama saya perlu melakukan ibadat. Itu saya rasa sangat-sangat mencabar. Okey, akhir sekali Fitri, ringkasnya ya. Dah sebulan Fitri di sana, jadi laporan-laporan akan datang ni, ya. Apa laporan yang mungkin penonton TV Al-Hijrah boleh nantikan daripada Fitri selepas ni? Okey, kalau sekarang ni kami banyak melaporkan dari segi jemaah-jemaah tabung haji atau jemaah-jemaah haji dan juga operasi-operasi tabung haji. Akan datang insya-Allah kita akan melaporkan juga kisah-kisah human interest dan sebagainya. Contohnya sebelum ni kita ada melaporkan mengenai jemaah yang mana sakit stroke tapi husband dia nak bawa juga sebab dia rasa ini adalah tanggungjawab dia untuk membawa isi mengerjakan haji dan sebagainya. Dan juga selain daripada itu kita akan menunggu laporan daripada Arafah sendiri dan juga ketika masyair, insya-Allah. Itu lebih mencabar bagi saya sendiri dan juga satu kongsian untuk penonton TV Al-Hijrah. Baik, terima kasih banyak Fitri. Ya, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belas pasangan suami isteri di awal fasa perkahwinan berusia 1 hingga 5 tahun terpilih bagi mengikuti kursus pasca perkahwinan Islam fasa bulan madu. Kursus berkenaan diadakan bagi memantapkan ilmu dan kemahiran kepada pasangan suami isteri, terutamanya dalam kalangan B40 bagi mendepani cabaran pada awal usia perkahwinan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Idris Ahmad, program pasca perkahwinan ini wajar diteruskan bagi memantapkan institusi rumah tangga bagi mengelakkan krisis perkahwinan serta keluarga yang bermasalah. Kerana kita sedar apabila berlaku perceraian ini yang mudaratnya ialah anak-anak. Bila anak-anak ni rosak, masa depan negara juga akan rosak. Kes-kes vandalism, kes-kes gangster, kes-kes masalah sosial berpunca daripada broken family. Maka sebab itu ini program yang kita cuba untuk mencegah di bawah agensi bawah saya benar-benar seperti kita tekankan sangat-sangat. Objektif kursus ini adalah untuk memberi kesedaran dan motivasi tentang tanggungjawab suami isteri bagi mewujudkan keluarga bahagia. Sebelum ini, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan pernah melaksanakan kursus pasca perkahwinan bagi modul sehati sejiwa iaitu untuk pasangan yang telah berkahwin 6 hingga 10 tahun yang melibatkan penyertaan pasangan suami isteri sekitar wilayah persekutuan. Kursus menyusuri sirah dalam ziarah umrah anjuran Al-Izzah Travel and Tours Sdn Bhd
dilihat dapat memantapkan lagi penghayatan sejarah Nabi ketika aktiviti ziarah di Mekah dan Madinah. Penganjuran kursus itu dapat dalam masa sama dapat memantapkan pengetahuan mutawif dan mutawifah. Ketua Pegawai Eksekutif Al-Izzah Travel and Tours Ruhaizam Abdul Hamid berkata pemerkasaan ilmu sirah dalam kalangan mutawif dan mutawifah bakal menjamin pengisian umrah yang lebih barakah dan bermanfaat dalam kalangan jemaah. So Alhamdulillah 3 hari, program ini adalah program 3 hari bermula pada pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang. Mereka akan disumbat dengan ilmu-ilmu sirah yang sangat luar biasa dan insya-Allah mereka akan sampaikan kepada jemaah supaya jemaah akan dapat benda yang mereka tak dapat sebelum ini insya-Allah. Turut serta dalam kursus itu ialah agensi pelancongan terlajak Travel Sendirian Berhad. Pengurus pelancongannya Nazir K. Nazri berkata kursus yang dijalankan selama 3 hari sehingga esok itu bukan sahaja dapat memperbaiki kualiti penyampaian mutawif dan mutawifah, malah ia mampu meningkatkan mutu industri umrah negara. Dari segi Terlajak Travel, kita nak memberikan best value added service kepada kita punya umrah, jemaah umrah. Bukan saja pergi umrah, bayar dan pergi dan balik, tetapi sepanjang perjalanan itu dibimbing oleh mutawif-mutawif yang berpengalaman dan juga menjaga sepanjang perjalanan umrah itulah. Dan juga harapan kami secara tak langsung ini akan memberikan meningkatkan kualiti dalam industri umrah dan haji di Malaysia lah. Terlajak Travel yang juga wakil konsortium umrah.my merupakan sebahagian daripada syarikat yang membimbing dan menjaga pergerakan jemaah di Tanah Suci sehingga kembali ke tanah air. Subuh tadi berlangsung Qiyamul Lail perdana di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya dan program itu disiarkan secara langsung oleh TV Al-Hijrah menerusi slot Assalamualaikum Qiyam yang bermula jam 5 pagi hingga 6 pagi. Subuh tadi berlangsung Qiyamul Lail perdana di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Program itu disiarkan secara langsung oleh TV Al-Hijrah menerusi slot Assalamualaikum Qiyam yang bermula jam 5 pagi hingga 6 pagi. Program keagamaan ini dihadiri oleh masyarakat Islam sekitar Putrajaya dan Lembah Kelang. Turut hadir memeriahkan program Qiyamul Lail ini Dato' Idris Ahmad dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Ahmad Marzuk Syari. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Qiyamul Lail perdana. Umat Islam yang tidak berkesempatan menonton secara langsung pagi tadi boleh mengulang siar video program itu di aplikasi Facebook rasmi TV Al-Hijrah. Central Market lebih agresif selepas pandemik. Fasa peralihan endemik memberi perubahan positif di Central Market atau pasar seni berbanding sebelum pandemik. Wabak yang disangka memberi kesan buruk rupanya telah menarik lebih ramai pengunjung ke lokasi itu. Dan bagi memastikan ia terus menjadi tumpuan pelancong, ia akan dinaik taraf dalam masa terdekat bagi mengembalikan kegemilangan pasar seni yang jarang diketahui umum. Ikuti laporannya bersama Syahirah Sukri. Berdasarkan tinjauan saya di Central Market, pemilik galeri lukisan antara penyewa yang mengakui pasar seni kini lebih meriah. Walaupun kebanyakannya adalah pelancong tempatan, namun tidak kurang juga pelancong asing yang mula datang ke Central Market memandangkan sempadan negara sudah mula dibuka April lalu. Alhamdulillah mereka pun dah mula membeli dan alhamdulillah sekarang ni rakyat tempatan pun dah ramai yang datang macam korporat orang daripada kerajaan dan lain-lain dah mula menempahlah ya. Alhamdulillah nampak satu perkembangan yang cukup sihatlah masa ni alhamdulillah. Kami di sini lebih banyak dapat tempahan daripada pelanggan yang datang terus ke kedai kami lah. Jadi itu sikit banyak dapat membantu ekonomi kami jugalah. Jelas pelukis itu lagi kehadiran pelanggan ke kedai mereka selepas pandemik turut mengubat kerinduan mereka untuk merasakan suasana sebelum wabak berbahaya itu di Malaysia muncul awal 2020. Dalam masa sama, pelukis veteran maupun baru di Central Market lebih suka menerima tempahan secara bersemuka berbanding dalam talian, walaupun semakin ramai artis yang bersiaran langsung di media sosial untuk mengambil pesanan.
Mereka lebih suka apabila pelanggan berada di sebelah sambil melihat proses pembuatan potret yang ditempah. Saya lebih kepada cara lama, orang in person datang jumpa saya akan promote datang ke center market lebih mudah untuk berurusan, dan ada juga buat live, tapi boleh kata kalau dari segi bisnes mungkin 5%, 10% sajalah boleh backup, tapi almostnya kebanyakannya kat sini lah. Sementara itu, tinjauan di galeri batik yang menawarkan aktiviti mewarna, mereka mula menerima pengunjung selepas satu video berkenaan galeri itu tular di media sosial awal tahun ini. Menurut pekerja galeri Aina Artwork, Sotu Sofa, mereka tidak menang tangan untuk melayan pengunjung yang hadir bagi melakukan aktiviti yang ada di situ. Tapi since after COVID, ada one time ni ada satu video viral dekat TikTok. Sebabkan diorang macam sebelum ni duduk rumah, and then bila dapat keluar, diorang datang sini, ada buat video, and then video tu viral, and then since daripada tu, Januari tahun lepas, 2021, kan, ramai orang datang memang untuk fokus buat painting lah. So since pada tu memang tak putus, dan beza lah, banyak beza. Dulu memang kita macam orang datang untuk beli, purchase painting, sekarang orang datang untuk buat artwork tu, painting tu. Selain menawarkan aktiviti tersebut, mereka juga menjual hasil batik yang telah siap. Sementara itu, bagi pelanggan galeri batik itu, Iqbal Hafiz Saad, ini adalah kali pertama dia dan rakan-rakan berkunjung ke Central Market semata-mata untuk melakukan aktiviti mewarna batik. Daripada student UiTM Shah Alam. So, saya datang sini untuk bonding lah dengan kawan-kawan sebab dah lama kan COVID, tak boleh spend time dengan kawan-kawan, so belajar online. So this time datang sini untuk buat aktiviti sekali. Selain itu, Fahzi Abdul Rahman tidak melepaskan peluang cutinya untuk membawa anak-anak melihat keunikan yang ada di Central Market, memandangkan dia dan keluarga tinggal di luar negara. Dia orang punya mata terpeliaklah sebab ada barang ni, ada barang tu, ada pakaian ni, ada pakaian tu. Jamu pun ada juga, kadang-kadang nampak lepas tu nampak benda-benda yang macam dah lama kan, benda-benda yang macam antik. Dalam pada itu, pengurus kompleks Chong Wai Mun berkata pihak Central Market mempunyai beberapa perancangan dan penambahbaikan untuk disajikan kepada pengunjung yang datang. Memang Central Market ada plan untuk membuat pengubahsuaian, ada upgrading plan, tetapi sampai masa yang akan yang sesuai, kami akan share dengan pengunjung-pengunjung lah. Sebab sekarang dalam proses untuk mendapatkan approval, untuk finalisekan detail. So nanti bila ada detail, nanti akan share. Jelasnya lagi, potongan diskaun untuk penyewa yang diberikan ketika pandemik masih diteruskan bagi membantu mereka sehingga ekonomi penyewa pulih sepenuhnya. Apa yang boleh saya katakan ketika berada di sini, kebanyakannya adalah golongan muda yang mengunjungi galeri-galeri di sini untuk mencuba dan melihat perkara baru bagi mereka. Selain pelancong asing yang dilihat turut mengagumi seni-seni warisan Malaysia dan juga hasil lukisan pelukis-pelukis di sini. Syahirah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Terpaksa meninggalkan isteri yang syarat mengandung demi menyertai operasi menentang komunis. Itu pengorbanan yang pernah dilakukan Korporal Ismail Rejab sepanjang 21 tahun berkhidmat sebagai tentera. Dan meskipun berat mengarungi saat itu, Ismail tekad berjuang antara hidup dan mati di medan perang. Ismail mula berkhidmat dalam Askar Melayu pada September 1970 dan ditempatkan di Johor Bahru. Meskipun tanah Melayu telah merdeka, namun pasukan tentera pada ketika itu giat menjalani operasi menentang komunis yang masih tersisa. Masih segar dalam ingatannya apabila pasukannya berdepan serangan hendap oleh komunis pada tahun 1975 dan menyebabkan rakan seperjuangannya gugur di medan perang. Pengalaman terhadap dengan komunis ni yang paling teruk sekali daripada yang pakcik-pakcik melalui yang lepas-lepas. Sebab kami kena ambush, kena tembak. Kawan-kawan semua mati, lebih kurang 7 ke 8 orang macam tu. Ada pegawai satu. Semuanya meninggal. Kena tembak, ada yang kena tembak di kepala, ada yang kena tembak di perut.
Pakcik dalam terang ada 3 orang masih selamat. Tapi kena jugalah, pakcik kena tembak jugalah. Sepih-sepihnya lah. Kena tembak jugalah. Jadi nak selamatkan diri, kita orang terpaksa terjun ke bawah dalam jurang sana. Akibat terkena tembakan di bahagian punggung, Ismail tidak dapat berjalan sebelum ini dan terpaksa menjalani beberapa rawatan. Selepas melalui pelbagai peristiwa dan detik mencemaskan, semangat juangnya tidak pernah luntur walaupun disimbahi darah rakan seperjuangan. Jelasnya menyertai tentera bukan satu tugas mudah, melainkan dengan fizikal dan mental yang kuat. Namun ia mudah dipupuk jika semangat cintakan negara sudah tertanam dalam diri. Bagi menghargai jasa dan pengorbanan veteran ATM, sumbangan kepada perwira negara boleh disalurkan ke nombor akaun Maybank Yayasan Veteran ATM bernombor 5643 4262 2956. Jenama Nona memperuntukkan RM10,000 bagi menyantuni penghuni Rumah Pertubuhan Kebajikan Asnaf Al-Barah. Pengarah Eksekutif Sri Nona, Dato' Rafiq Arif berkata, ia sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR menerusi kempen Gandakan Sedekah Ramadan bersama ketupat basmati Nona. Menerusi kempen yang dijalankan pada Ramadan lalu, setiap pembelian satu kotak ketupat basmati Nona pada harga RM25 akan digandakan dan disalurkan sepenuhnya kepada rumah kebajikan berkenaan. Selain serahan wang tunai berjumlah RM10,000, Nona turut mengagihkan barangan berupa makanan keluaran syarikat itu, antaranya produk kicap Nona, ketupat ekonomi, sos tiram, palas durian, minyak bijan, lemang, jeli, puding, angkuih, sup uncang dan teh halia Nona. Kami produce satu special edition ketupat basmati, ya, edisi terhad, dan semua proceed ataupun hasil jualan yang daripada packaging ini kami gandakan dengan, kami matchkan dengan sumbangan daripada pihak Sri Nona sendiri. Jadi hari ini adalah kira merealisasikan sumbangan dari pihak luar juga daripada pengguna kami yang membantu untuk menjayakan program ini. Inisiatif itu turut mendapat kerjasama Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib bagi memudahkan syarikat berkenaan mencari golongan sasar untuk disalurkan bantuan. Dan pada hari ini kita dapat saksikan kita buat satu program bersama dengan Nona Industri, di mana mereka menggunakan wang-wang wakalah ni, kita gunakan wang wakalah ni untuk kita menyantuni pertubuhan kebajikan asnaf Al-Barah Malaysia ni. Jadi itu antara tujuan-tujuan yang kita lakukan, dan kita galakkan pembayaran zakat korporat ini dibuat melalui PPZ supaya mereka dapat menikmati inisiatif ini. Timbalan Presiden Pertubuhan Kebajikan Asnaf Al-Barah, Yusof Nur berkata, sumbangan itu sekurang-kurangnya dapat menampung kos perbelanjaan rumah kebajikan yang didiami 43 anak-anak dalam kalangan miskin bandar, gelandangan dan anak mangsa penceraian. Kami sebenarnya memang banyak memerlukan dana keuangan. Ini berikutan yang expenses kos operasi rumah kami antara RM23,000 hingga ke RM28,000 sebulan. Jadi yang pertamanya, yang paling besar di sini adalah untuk sewa asrama, yang mana asrama sewanya sebulan RM2,000. Dan kalau misal kata ada jalan, kami perlukan penginfak yang boleh membayar 1 tahun rental asrama supaya kami mudah menjalankan dan juga mengendalikan anak-anak dari segi-segi yang lain. Sehingga kini, jenama Nona telah membelanjakan kira-kira lebih RM1 juta dalam pelbagai aktiviti kebajikannya, termasuklah bantuan kepada mangsa yang terjejas banjir dan bantuan COVID-19. Itu sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Dan sebelum berpisah, kami di Bilik Berita mengucapkan tahniah selamat pengantin baru buat wartawan Berita Al-Hijrah Hanisa Hasanuddin dan juru kamera Razin Khairuddin. Saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Assalamualaikum, jaga diri, selamat malam.